Ada beberapa benda yang Abang Boy tak boleh sentuh dalam video Abang Boy. 1, agama. 2, isu perkauman. 3, mungkin politik lah. Dan apparently, music metal. Music lain boleh tau. Hip hop ke, R&B ke, irama Malaysia ke, semua boleh. Tapi jangan sentuh music metal. Ramai gila abang-abang yang tinggi knowledge akan kecam Abang Boy. Dah kena dari tu. Dia punya kecam tu macam Abang Boy masuk lane tak bagi signal. Marah benar. Tapi biasalah, kalau Abang Boy ambil kisah, Abang Boy tak buat video dah. So video kali ni pun ada kena-mengena dengan music metal juga. Lantak korang lah. Nak kecam pun kecam lah. Apa yang interesting pasal kes ni adalah dia punya crime bukan kaleng-kaleng guys. Seorang anak dara dijadikan korban dan reason diorang buat macam tu adalah hanya kerana untuk setan jadikan diorang famous. Kes ni terlalu gruesome sampaikan kisah dia dijadikan sumber inspirasi untuk sebuah movie. Yang berlakon jadi heroin tu pula Abang Boy punya crush. Best. So sediakan kudak siap-siap. Let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kisah kita hari ni bermula di Arroyo Grande, California. Tempat ni dahulunya adalah tempat penempatan orang asli Indian dan juga bandar tepi pantai yang cantik. Tetapi pada tahun 1990-an, tempat ni sebenarnya lebih dark daripada tu. Korang sebenarnya tak boleh suka-suka keluar seorang-seorang. Kemiskinan dan jenayah memang padu gila dekat bandar ni pada masa tu. Setakat rompakan bersenjata tu ataupun kes rogol dah jadi kejadian hari-hari. Menurut rekod, sebanyak 100 kes jenayah berat berlaku setahun dekat dalam bandar ni. Ini jenayah berat tau, bukan jenayah yang kecil-kecil tu. Jenayah yang kecil-kecil tu usah cerita lah. Dan penduduk dekat situ pun hanya 14,000 orang sahaja. So korang boleh bayangkan macam mana tak selamatnya penduduk dekat situ. Walaupun macam tu, pada tahun 1989, Lisa Ann dan juga David Parler berpindah dekat kota tu. Sepasang suami isteri ni telah dikurniakan 4 orang cahaya mata. Ryan, Jenny, Christina dan yang paling sulung adalah Alice. Nama sebenar Alice adalah Alice Mary Parler. Dilahirkan pada 24 April 1980. Sama umur macam Abang Boy, 26 tahun. Menjadi kakak paling sulung ni lain macam sikit. Dia punya keras hati tu level lain. Menurut ibu bapanya, Alice mempunyai perangai yang keras kepala dan buat ikut suka hati dia je. Degil usah cerita lah. Tapi walaupun degil na'udzubillah, dia punya prestasi dekat sekolah memang cemerlang. Study tak ada masalah langsung, sukan pun tak ada masalah, dan Alice juga involved dengan aktiviti teater. Dekat rumah pun hubungan diorang adik-beradik memang okey gila. Dia rapat gila dengan mak dia. Apa saja masalah dia akan share dengan mak dia. In fact, mak dia lah yang menjadi cikgu dekat rumah. Alice telah di homeschool sampai umur dia 12 tahun. Ayah si Alice ni pula adalah seorang arkitek. Ayah dia lah yang membina rumah tu dengan titik peluh sendiri. Boleh dikatakan family ni hidup dalam keadaan senang dan happy. Dan disebabkan Alice ni adalah kakak kawasan, dia diberikan bilik hanya untuk dia seorang je. Yang lain tu semua kena share dengan adik-beradik lain. Lepas tu bilik dia pula memang ngam gila. Buka je pintu menghadap laman belakang. Biasalah budak-budak baru nak up ni, seronok lah dia kalau dia nak keluar malam tanpa orang lain tahu. Dia akan pergi berparti dengan kawan-kawan dia. Dia dah mula mengisap rokok dan minum alkohol pada usianya hanya berumur 13 tahun. Antara kawan-kawan Alice ni, Alice lah yang paling berani. Orang cakap jangan, lagi kita larang, lagi dia buat. Pada umurnya 14 tahun, dia siap kena gantung sekolah kot sebab kantoi minum bir dekat belakang dewan. Tetapi dia bukan jahat. Dia setakat rebel je lah sebab dia ikut kawan-kawan dia. Senang cerita, dia nak jadi terpaling hebat dalam semua benda. Disebabkan benda ni, dia mula mendapat perhatian daripada orang yang tak diingini. Dia dah mula bercampur dengan gangster dan tokan. Alice nyaris ditangkap selepas polis serbu kediaman seorang penagih
Disebabkan ini, parent Alice terpaksa masuk campur. Alice telah dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak La Mariposa. Ingatkan pusat jagaan ni bolehlah tolong si Alice ni. Tapi lain pula jadi. Dekat pusat jagaan ni lah dia bertemu dengan seorang remaja lelaki yang sebaya dengan dia. Dia juga melalui pengalaman yang hampir serupa. Budak nakal yang dihantar ke pusat jagaan tu dengan harapan dapat dipulihkan. Budak lelaki tu bernama Jacob Delashmut. Jacob ni lain pula kes. Dia adalah anak kepada ibu bapa yang betul-betul alim. Ibu bapa si Jacob ni berharap sangat yang si Jacob ni dapat jadi padri bila dah dewasa. Dorang memaksa Jacob ni menyertai program yang dianjurkan oleh gereja dan remaja Kristian. Tetapi lain yang diikut. Dia lebih gemar mendengar lagu-lagu metal dan melawan apa saja kehendak ibu bapanya. Walaupun macam tu, Jacob ni adalah seorang yang berbakat. Dia adalah seorang pemain gitar untuk satu band metal yang bernama Hatred, yang mengambil inspirasi daripada sebuah band thrash metal iaitu Slayer. Sebelum abang-abang nulis nak kecam Abang Boy, ini dekat Wikipedia sendiri cakap yang dorang ni thrash metal. Even Tom Araya dan Kerry King pun cakap dorang ni thrash metal. Dah, jangan lawan. Si Jacob ni dihantar ke pusat pemulihan tu disebabkan ketagihannya menggunakan. Polis bagi kata dua je, sama ada kau masuk dekat pusat pemulihan ni ataupun kau duduk dalam lock-up. So kedua-dua remaja ni boleh kamcing pula. Boleh dikatakan dorang berdua ni berkapal lah. Yang si Alice ni suka bad boy, yang si Jacob ni pula memang bad boy. Dan lagi satu benda yang dorang ni ada persamaan adalah dua-dua ni daripada sekolah yang sama tau. Sejurus je dorang berdua keluar daripada pusat pemulihan tu, Jacob terus kenalkan kepada band member dia, seorang bernama Royce Casey yang berumur 16 tahun pada ketika itu. Dan seorang lagi adalah Joseph Fiorella yang hanya berumur 14 tahun. Ketiga-tiga budak lelaki ni dah dibuang sekolah dan benda yang diorang paling suka buat adalah melepak, jamming, minum dan juga hisap. Tu tak campur lagi tau yang diorang bully dan memeras ugut budak-budak yang lebih muda daripada diorang. Kira memang pailang kawasan lah. Alice masih ada kawan-kawan baiknya tau. Tetapi sejak dia dikenalkan dengan budak-budak bertiga ni, dia dah jarang melepak dah dengan kawan-kawan baik dia. Dia akan ikut je ke mana budak-budak lelaki ni pergi. Dia akan melepak masa diorang jamming dekat dalam garaj. Dan dia akan ikut diorang ni pergi perform di sekitar bandar. Senang cerita, Alice adalah fan girl ataupun grupis pertama band ni. Macam Abang Boy cakap lah, band Hatred ni banyak influence daripada band Slayer. Pada siapa yang tak tahu, lirik dia boleh tahan gila guys. Banyak yang pasal serial killer, penyiasaan, secret society, anti agama dan macam-macam lagi lah. Walaupun ramai gila mak bapak tak suka yang diorang ni, diorang telah dinobatkan sebagai The US Big Four of Thrash Metal oleh Steve Huey. Di antaranya adalah Metallica, Anthrax dan juga Megadeth. Empat-empat band ni sama-sama naik pada tahun 1980-an dulu. Tetapi band Hatred ni lagi brutal daripada tu. Lirik diorang lagi gila daripada Slayer. Antaranya adalah gore, korban manusia dan penyembahan setan. Antara ketiga-tiga budak ni, yang paling champion adalah Joseph. Walaupun umur dia masih 14 tahun, dia sebenarnya dilihat sebagai leader dalam band ni. Apa je dia cakap, semua akan ikut. Dikatakan Joseph ni sangat obses dengan occult dan penyembahan setan. Mamat ni si ada buku kot pasal ajaran setan ni. Dan dia juga adalah salah seorang ahli online di forum-forum metal. Tetapi realitinya, Joseph adalah seorang yang antisosial. Dia susah nak bergaul dengan rakan sekelasnya dan selalu diejek oleh remaja perempuan disebabkan dia ni agak pendek. Nak ada girlfriend memang tak lah. So diorang bertiga ni boleh kamcing hanya disebabkan masing-masing suka muzik thrash metal. Bila satu hari diorang tengah melepak-lepak tu, Joseph tiba-tiba bagi idea untuk diorang pergi korek kubur guys, dan ambil terkorak orang mati. Joseph cakap dia terbaca dalam satu petikan dalam buku Satanism tu yang terkorak orang mati boleh digunakan untuk ritual minta hajat. Minta robot ekor ke apa? Dorang bertiga ni sebenarnya desperate gila. Satu-satunya jalan untuk dorang berjaya dalam hidup adalah untuk band dorang ni famous. Suruh pergi sekolah buat hal, nak suruh kerja dorang malas. Ini je lah cara untuk dorang berjaya tanpa kerja susah-susah. So dorang bertiga pun pergilah buat. Dorang pergi korek kubur berdekatan pada malam hari untuk mendapatkan terkorak orang. Kebetulan pada esoknya bulan mengambang. Dan dorang bertiga pun memulakan ritual. Siap pakai hoodie hitam dan segala bagai lah. Dorang menyeru setan untuk hadir. Last ritual tu tak jadi. Suruh setan datang, tetapi setan ada appointment lain. Apa kebangang.
Penyudahnya masing-masing balik ke rumah dalam keadaan kecewa. Tapi Joseph tak puas hati lagi geng. Dia mula chatting dengan ahli-ahli forum black metal. Adalah salah seorang daripada dorang yang suggest kepada Joseph untuk korbankan anak dara. Mungkinlah dengan cara tu setan akan muncul. Besoknya Joseph pergi bincang pula dengan Jacob dan Royce tentang plan dia. Diorang boleh setuju guys. Dan siapa sebenarnya target diorang? Yeza, Elise Parler. Pada satu malam di awal tahun 1995, Elise tengah melepak dekat dalam bilik dia. Tengah-tengah dia lepak tu sambil baca majalah, dia perasan something. Dia usyar dekat tingkap. Dia perasan seperti ada bayang-bayang orang berdiri dekat tengah-tengah laman belakang tu. Bila dia usyar betul-betul, rupanya mamat tu adalah Joseph. Dia berdiri je tengah-tengah laman tu sambil melihat ke dalam bilik Elise. Cuak jugalah. Tengah-tengah malam stok anak dara orang. Dah kenapa kan? Tetapi Elise ni dah tahu dah perangai Joseph ni macam mana. Dia ni memang pelik dan anggap si Joseph ni ada crush dengan dia. So dia tak buat apa-apa pun. Dia biarkan je Joseph ni mengintai dia daripada jauh. Dan yang peliknya, Elise melayan Joseph dengan baik selepas tu. Elise langsung tak takut. Dia anggap kalau dia friendly dengan Joseph, Joseph akan jadi less awkward berkawan dengan Elise. Padahal dia tak tahu apa plan jijik si Joseph ni. Kawan-kawan rapat Elise dah bagi warning siap-siap. Jangan rapat dengan budak bertiga ni. Kalau budak bertiga ni ada, tak ada seorang pun kawan Elise yang akan join sekali. Memang diorang mati-mati tak suka lah. Lama kelamaan, kawan-kawan Elise menjauhkan diri diorang daripada Elise pula. Dan Elise pula jadi makin rapat pula dengan budak-budak bertiga ni. Pada bulan Mei 1995, Elise sebenarnya dalam perjalanan daripada balik sekolah. Dia dah nak sampai rumah dah. Tiba-tiba dia terdengar orang minta tolong. Bila dia toleh ke belakang, Joseph berlari ke arahnya. Bila dah dekat tu, si Elise tanyalah, "Kau dah kenapa minta tolong?" Joseph mengatakan yang Jacob terjatuh kat dalam parit besar belakang rumah Elise dan kakinya tersangkut. So berlarilah si Joseph dan Elise ni dengan harapan untuk menolong. Bila si Elise ni sampai, dia pun tengoklah dekat dalam parit tu sementara si Joseph ni berada di belakang dia. Tengah-tengah dia membongkok-bongkok mencari Jacob, tiba-tiba dia telah ditolak oleh Joseph sampai Elise terjatuh kat dalam parit tu. Daripada dalam semak keluar Jacob dan juga Royce. Pada masa tu dorang dah kepung Elise dah. Dia dah tak boleh nak pergi mana. Joseph kemudiannya telah pas something ke tangan Jacob. Dalam cahaya sama-sama senja tu, Elise ternampak benda tu. Benda tu adalah sebilah pisau. Joseph kemudiannya mengarahkan Jacob untuk menikam Elise. Tetapi entah macam mana tah, Jacob tak sanggup guys. Yelah, first time nak tikam orang bukan senang geng. Masing-masing pas pisau tu, tetapi tak ada seorang pun yang berani tikam Elise. Pada masa ni lah Elise hanya boleh menjerit meminta tolong. Mujurlah parit ni dekat gila dengan rumah si Elise ni. Daripada dalam rumah, mak Elise terdengar jeritan anaknya meminta tolong. Tak cakap banyak geng, dia terus berlari ke arah parit belakang rumah tu dan melihat Elise telah dikepung oleh 3 orang budak lelaki yang memegang pisau. Bila budak-budak ni nampak yang mak si Elise ni datang mendekat, diorang terus berlari geng. Terbangang-bangang si Elise ni fikirkan apa benda yang terjadi ni. Ketiga-tiga ni member baik dia kot, dan Jacob adalah boyfriend dia. Dia masih cuba untuk proses yang budak-budak ni bergurau kasar ataupun betul-betul nak bunuh dia. Mak si Elise ni tak cakap banyak dah. Dia terus dapatkan Elise dah bawa dia masuk ke dalam rumah. Dia terus capai phone. Dia nak telefon talian kecemasan pada time-time itu juga. Tetapi yang mengejutkan adalah Elise menghentikan maknya. Dia tak bagi pun mak dia call polis. Elise mengatakan yang budak-budak tu cuma bergurau dan tak mungkinlah diorang nak cuba bunuh Elise pada masa tu. Nak lagi mengejutkan adalah mak bapak dia boleh dengar pula cakap Elise. Hei, kalau jadi kat anak abang tak cakap banyak geng. Memang lunyai budak tu. Lepas lunyai baru abang boy hantar ke polis. So anyway, Elise cuba untuk menjauhkan diri dia daripada 3 budak setan ni. Dia mula rapat kembali dengan kawan-kawan sekolahnya. Dan setiap kali dia balik ke rumah, dia selalu berteman. Tibalah pada satu hari, pada 22 Julai 1995, tiba-tiba telefon rumah Elise berdering. Elise yang pada masa tu tengah duduk tengok TV, angkat call tu. Orang yang call tu adalah Jacob. Jacob terus meminta maaf tentang apa yang berlaku 2 bulan sebelum tu. Dia je cakap yang diorang hanya bergurau je dan mengajak Elise untuk keluar melepak dengan diorang pada malam tu. Mula-mula tu Elise cakap tak nak. Dia sebenarnya still takut. Yelah geng, nyaris kena tikam dengan pisau kot. Boyfriend sendiri pula yang pegang pisau tu. Tetapi selepas dipujuk-pujuk dengan kata-kata manis, Elise pun cairlah. Senang betul kena gula-gula. Hei lah. Last Elise setuju.
Selepas semua orang tidur, seperti biasa, dia sorok-sorok keluar daripada tingkap belakang rumahnya. Budak-budak tu dah tunggu dah dekat sepadan laman belakang dan hutan di belakang rumah. Diorang bawa si Alice ni dalam sikit ke dalam hutan supaya mak ayah si Alice ni tak tahu. Dekat bawah sebuah pokok, diorang duduk dan mula menghisap. Tengah sedap si Alice ni melayan, Jacob terus berdiri di belakang Alice dan terus menjerut leher Alice dengan tali pinggang. Memang cuak lah member, menjerit-jerit si Alice masa tu. Royce tanpa membuang masa terus mengikat tangan dan kaki Alice dengan tali guni yang dibawanya. Dia kemudiannya menyumbat mulut Alice dengan kain. Bila Alice dah tak boleh bergerak, ketiga-tiga budak setan ni berdiri dan Joseph mengeluarkan sekeping kertas dan terus membaca mentera. Joseph mengatakan yang Alice akan dikorbankan pada malam tu untuk setan. Kalau korang tengok movie Jennifer's Body, ada satu scene pembunuhan. Apa yang diorang buat dekat dalam scene tu memang sebiji kot dengan apa yang betul-betul terjadi kepada Alice, seorang remaja yang hanya berumur 15 tahun, geng. Joseph mengeluarkan sebilah pisau dan terus leher Alice. Dia berulang-ulang kali. Kemudian pisau tu telah diserahkan kepada Jacob dan kemudiannya ke Royce. Kesemua sekali mereka bertiga telah tubuh Alice banyak 12 kali. Masa ni Alice masih bernyawa tau. Korang nak tahu tak apa yang budak setan ni buat lepas tu? Joseph terus naik ke atas satu batu dan terus melompat ke dada Alice. Gila budak-budak ni. Tetapi walaupun dengan kecederaan yang dialaminya, Alice masih lagi bertahan, geng. Dia merayu dan menangis-nangis meminta tolong. Tetapi tak ada siapa pun boleh dengar. Melihat yang Alice masih belum mati, Joseph terus Alice tanpa belas kasihan. Lepas tu Jacob pula. Dan akhir sekali adalah Royce. Dan selepas berjam-jam diseksa, Alice akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mayat Alice telah diseret dan dicampakkan ke dalam lubang kubur yang cetek dan ditimbuskan dengan daun kering. Lepas habis settle semua tu, dorang belah macam tu je, geng. Dorang siap gelak-gelak kot. Dorang betul-betul yakin yang setan akan tolong dorang dengan persembahan dorang, dan dorang lepas ni akan jadi orang yang berjaya. Pada keesokan harinya, parent Alice perasan yang Alice tak ada kat dalam bilik. Alice biasa keluar malam, tetapi tak pernah lagi yang si Alice ni tak balik-balik rumah. Mak kepada Alice terus menelefon kawan-kawan rapat Alice dan bertanyakan pasal anak dia. Tak ada seorang pun yang tahu. Last-last polis telah dihubungi. Tetapi biasalah, mula-mula polis anggap yang kes ni adalah remaja lari daripada rumah. Kalau tengok si rekod Alice ni pun memang tak berapa dah cantik dah. So polis hanya cakap yang Alice mungkin akan pulang selepas 2 atau 3 hari dan menyuruh parents Alice untuk tunggu. Itu je, guys. Tetapi selepas 48 jam, Alice masih tak muncul-muncul. Satu kertas siasatan telah dibuka. Polis dengan bantuan media tempatan telah meminta pertolongan kepada siapa-siapa saja yang tahu pasal Alice ni untuk telefon di talian hotline. Pada masa inilah polis mendapat tip daripada salah seorang rakan sekolah Alice yang Alice dah lari daripada rumah dan sekarang ni berada di Pismo Beach dengan seorang lelaki yang lebih tua. Basically, Alice telah memulakan hidup barunya dengan pasangan. Korang nak tahu tak apa yang polis buat? Diorang terus tutup kes, guys. Diorang tak siasat apa-apa pun. Diorang just move on dengan kes lain, meninggalkan keluarga Alice tergantung macam tu je. Of course lah, ibu bapa mana yang boleh percaya cerita macam tu? Diorang langsung tak percaya yang Alice boleh lari daripada rumah dan meninggalkan keluarga yang tersayang. Alice bukan macam tu. Parents Alice merayu kepada inspektor untuk tak tutup kes ni dan menyuruh polis untuk pergi siasat 3 budak setan yang pernah ugut untuk membunuh Alice 2 bulan sebelum tu. Bukan family Alice je tau yang cakap. Kawan-kawan baik Alice pun call polis dan suruh dorang ni pergi siasat latar belakang budak setan ni. Tetapi ada polis dengar? Tak, guys. Inspektor tu cakap okey je. Tapi seekor pun tak dipanggil untuk disoal siasat. Penyudahnya 8 bulan berlalu dan langsung tak ada berita pasal kes ni. Walaupun secara official kes ni masih belum selesai pada ketika tu, tak ada apa pun yang polis buat untuk siasat kes ni. Sementara tu, 2 orang daripada ketiga-tiga budak setan ni datang dekat tempat diorang tanam mayat Alice, iaitu Joseph dan Jacob. Diorang keluarkan balik mayat Alice dan bermain-main dengan mayatnya. Last-last, diorang dah malas lah. Diorang dah tak tanam pun. Diorang je sorok je mayat ni dekat bawah pokok. Pada masa ni, memikirkan yang diorang dah terlepas, budak-budak ni dah mula belagak. Diorang dengan angkuhnya mula bercerita tentang apa yang diorang telah lakukan kepada Alice. Cuma masalahnya kat sini, tak ada seorang yang percaya diorang. Cerita diorang terlalu gruesome sampai tak ada orang nak percaya. Tetapi di antara diorang bertiga ni, hanya seorang yang terasa trauma dengan apa yang terjadi, iaitu Royce.
Selepas pembunuhan Alice, dia dah tak lalu makan dah. Tidur pun dah jadi tak tentu hala. Dia dihantui oleh bayangan apa yang terjadi pada malam tu. Semakin hari, Royce menjadi semakin depres dan paranoid. Dia menjauhkan diri daripada Jacob dan juga Joseph. Dia mula mendekatkan diri kepada agama Kristian. Pada Oktober 1995, Royce menyertai program yang dianjurkan oleh gereja. Dia cuba untuk menebus balik kesalahan dia dengan mendekatkan dirinya dengan agama. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, mengikut ajaran Kristian, seseorang tu perlu confess kepada paderi untuk dosanya dihapus. Walau macam mana teruk pun jenayah yang dilakukan, paderi tak boleh masuk campur tau. Dia tak boleh nak report polis atau sebagainya. So pada siapa-siapa yang tahu, mungkin korang boleh betulkan kalau abang boleh tersalah cakap. Okay. So anyway, Royce confess kepada paderi gereja tu atas dosa-dosanya. Dan paderi tu mengambil masa 5 bulan untuk memujuk Royce untuk menyerahkan diri dia kepada polis. Ibu bapa Alice berhak untuk tahu apa yang terjadi kepada anak mereka. Walaupun Royce ni dah tak berkawan lagi dengan Jacob dan juga Joseph, dua-dua budak ni mesti kacau si Royce. Diorang ugut untuk membunuh si Royce. Diorang siap hantar lirik lagu daripada Slayer yang berbunyi, "If you are not with us, you may no longer exist." Last pada 13 Mac 1996, Royce mengumpul segala kekuatannya untuk pergi sendiri ke balai polis dan mengaku kesalahannya. Dia menulis segala benda yang dia dan 2 orang kawannya lakukan kepada Alice pada malam kejadian. Terkejut beruk inspektor tu. 3 budak bawah umur sanggup melakukan kekejaman ke atas seorang budak perempuan tanpa rasa belas kasihan. Barulah polis nak bertindak. Pada keesokan harinya, Joseph dan juga Jacob berjaya dikesan dan ditangkap. Mereka berdua mengaku bersalah atas pertuduhan membunuh Alice. Tetapi pada masa yang sama, dorang salahkan pula lirik daripada band Slayer. Mereka berdua mengatakan yang lirik tu adalah instruction untuk mereka menjadi pengikut setan. 2 lagu tu adalah Altar of Sacrifice dan juga Postmortem. Joseph mengatakan yang dia seperti dirasuk selepas mendengar lagu tu, dan sebab itulah dia membunuh Alice. Dia tak sedar apa yang berlaku pun katanya. Penyudahnya, Joseph menyalahkan band Slayer dan Jacob menyalahkan Joseph. Tapi itulah, dorang berdua ni tak berapa bijak. Kamu boleh cakap yang dorang ni dengan belagaknya menceritakan apa yang dorang buat kat Alice dekat kawan-kawan dorang. Bukan setakat tu je guys. Joseph even pernah menggugut untuk membunuh maknya sendiri seperti Alice. Dia dengan bangganya mengaku berkali-kali bermain-main dengan mayat Alice. Disebabkan ini, mak dan kawan-kawannya dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Kan? Itulah orang suruh pergi sekolah, kau malas. Kan tak bijak tu. Ketiga-tiga budak setan ni, Jacob Delashmut, Joseph Fiorella dan juga Royce Casey telah didapati bersalah atas pertuduhan membunuh Alice dan dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun. Parents mana yang boleh terima benda-benda macam ni tu? Anak kesayangan dibunuh dengan kejam hanya semata-mata sebab bodoh. Sebab obses dengan lirik lagu daripada band metal. Macam mana nak move on macam tu? Pada penghujung tahun 1996, keluarga Alice telah memfailkan saman kepada band Slayer atas lirik yang secara tak langsung bertanggungjawab atas kematian Alice. Tetapi mahkamah menolak kes ni dengan mengatakan yang Slayer tak bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Kalau Slayer ni didapati bersalah atas pembunuhan Alice, macam mana pula dengan movie dan juga buku-buku tentang kematian? Tapi kan, di antara ketiga-tiga budak setan ni, Royce je lah yang paling rasa bersalah tentang apa yang terjadi. Dia seorang je yang menunjukkan rasa menyesal. Lagi 2 tu sampai ke sudah langsung tak tunjuk rasa bersalah. Pada bulan Ogos 2021, kes ni sekali lagi mendapat liputan media seluruh Amerika selepas Royce layak menerima parol selepas menjalani 2/3 tempoh hukumannya. Peguam bela mendakwa yang Royce dah pun insaf dan berkelakuan baik dekat dalam penjara. Dia layak untuk menerima peluang kedua dan dilepaskan daripada hukuman. Royce even berjaya menamatkan pengajian persekolahan dekat dalam penjara tau. Yang mengejutkan adalah keluarga Alice pun setuju. Dorang pun nak si Royce ni dilepaskan. Sebab yelah, kalau bukan sebab Royce, mungkin kes ni tak dapat diselesaikan sampai ke sekarang. Tetapi sayangnya, badan parol decide untuk menolak permohonan Royce atas alasan diorang merasakannya Royce masih belum menerima hukuman yang setimpal atas kekejaman yang dilakukan kepada Alice. Tetapi pada Jun 2022, akhirnya Royce berjaya mendapatkan parol dan dilepaskan daripada hukuman penjara. Mahkamah Tinggi berpendapat kalau bukan disebabkan Royce buat pengakuan, ada kemungkinan kes ni tak akan dapat selesai pun. Mahkamah Tinggi telah mengubah keputusan badan parol sebelumnya dan telah melepaskan Royce. Dan memang betul guys, si Royce ni betul-betul berubah. Sekarang ni Royce dah menjadi seorang pakar motivasi untuk remaja-remaja yang mempunyai masalah dengan penyalahgunaan dadah. Yang lagi 2 orang tu, diorang masih meringkuk dekat dalam penjara
penjara sampai ke hari ni. Permohonan parol si Joseph ni telah ditolak pada bulan Jun tahun ni. Dan untuk si Jacob pula, dia telah dijadualkan untuk mendapat peluang diparol pada bulan Disember 2024. Tapi kalau tanya Abang Boy lah, dorang memang layak merepot dekat dalam penjara tu sampai ke hari tua dorang. Tragedi ni telah dijadikan inspirasi untuk sebuah movie yang dikeluarkan pada tahun 2009 yang bertajuk Jadi First Body, yang dilakukan oleh crush Abang Boy iaitu Megan Fox. Kalau korang ada masa, korang boleh check it out. Sebelum Abang Boy caw, Abang Boy nak cerita sikit. Ramai yang request Abang Boy untuk bahas kes-kes kat dalam Malaysia ni. Abang Boy dah mention dah benda ni dekat dalam video-video Abang Boy yang lepas. Tetapi Abang Boy akan cuba explain sekali lagi untuk mereka yang baru dekat dalam channel ni. Nak cover kes dekat dalam negara ni tak mudah sebenarnya. Ada banyak faktor yang Abang Boy kena fikirkan dan Abang Boy tak ada banyak ruang untuk memberi komen-komen Abang Boy sendiri dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk Abang Boy cover kes tempatan, Abang Boy kena bagi tahu korang sebiji-sebiji dalam fakta kes mahkamah. Maksudnya, benda yang dah ditetapkan oleh mahkamah tau. So kalau apa-apa pun dah tak ada dah soal dakwa-dakwi ni. Kalaulah kan Abang Boy dapat info tambahan daripada jiran ataupun kawan mangsa, benda ni tak ada langsung dekat dalam fakta mahkamah. Lepas tu Abang Boy bahas dekat dalam video. Kalaulah dibuatkan benda tu tak betul, Abang Boy berkemungkinan memberi ruang untuk fitnah. Tak pasal-pasal Abang Boy kena saman geng. Channel ni baru 20 kes up. Tak pasal-pasal Abang Boy sekeluarga hidup dekat bawah jabatan gang. Lagi satu, macam Abang Boy cakap tadilah, Abang Boy kena bahas kes tempatan ni mengikut fakta kes yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Masalahnya dekat sini adalah Abang Boy tak ada kabel orang-orang yang handle kes tu. Tak kisahlah lawyer ke, hakim ke, inspektor ke yang handle kes jenayah dekat Malaysia ni. Itu nombor 2. Reason nombor 3 adalah kita perlu ingat keluarga mangsa dan juga keluarga pelaku masih hidup di kalangan kita. Kalaulah Abang Boy bahas sesuatu kes tempatan, ada kemungkinan siapa-siapa yang terlibat dengan kes tu akan menerima kecaman. Hari tu Abang Boy dah buat kes dekat Singapura. Itu pun dah cukup dah. So niat Abang Boy yang paling utama adalah untuk menjaga sensitiviti mereka yang terlibat. Bukan senang geng, nak melalui semula kesedihan kehilangan orang tersayang tu sekali lagi. So inilah sebenarnya sebab kenapa Abang Boy kalau boleh tak nak cover kes tempatan. Bukan tak ada yang interesting guys, memang ada. Tetapi tak apalah, Abang Boy cover kes luar je lah. Kalau kita kutuk diorang pun bukannya diorang faham. So there you have it, the reason kenapa Abang Boy seboleh-bolehnya mengelak untuk bahas kes-kes tempatan. So Abang Boy harap korang semua faham dan teruskan menyokong channel Abang Boy ni. Okay, Abang Boy janji Abang Boy takkan berhenti memberikan korang konten-konten yang menarik dengan plot twist yang awesome. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.